سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan dalam membicarakan tentang persiapan sewaktu mana kita hampir menghadap di hadapan Allah. Di antara perkara yang biasa orang nak buat waktu mana dekat nak menghadap depan Allah ataupun dipanggil untuk kematian pada seseorang tersebut dia ingin melakukan taubat kepada Allah. Ini kebanyakan berlaku demikian. Bila kita ni dekat dengan mati, maka di antara perkara yang biasanya orang akan ulang dan sebut dekat nak matinya ialah nak taubat pada Allah. Sedangkan di waktu itu masa yang paling getir ataupun paling sukar untuk diterima taubat seseorang. Kerana Allah memberi peluang waktu mana kita hidup ini untuk kita bertaubat. Tiba-tiba ramai di kalangan kita bila dekat nak mati, bila dekat dia dah nampak dah masa dia untuk dipanggil menghadap depan Allah tu semakin hampir, maka mulut dia pun mula menyebut inni tubtul an, sekarang saya taubatlah ya Allah. Soalnya alim ulama bincang, taubat di waktu itu diterima ke tak terima di sisi Allah. Sebab banyak dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, taubatlah dalam hidup ini sebelum daripada sampainya roh kita sampai ke halkum. Kalau roh kita dah sampai di halkum, maka Allah tak terima lagi taubat hamba bila roh dia dah sampai di halkum. Halkum ni maknanya di permulaan di dada kita ni, di bawah pada kerongkong kita ni, kat bawah ni dipanggil halkum. Dipanggil demikian. Halkum, bila roh kita ni sampai di halkum, maka semua taubat kita tidak diterima di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatu 'abdin hatta lam yughargir. Allah menerima taubat hamba-hamba ini waktu mana roh kita berada di hujung kaki, Allah terima lagi taubat kita. Roh kita sampai di parah lutut, Allah terima lagi. Naik lagi roh kita sampai di pinggang, taubat kita diterima lagi di sisi Allah. Tapi bila roh kita dah sampai di halkum, tak ada dah, taubat kita tak diterima di sisi Allah. Ada dua masa yang taubat kita tidak diterima di sisi Allah. Dalam hadis Rasulullah sebut, masa yang pertama bila roh kita sampai di halkum, yang ni Allah tak terima dah taubat. Masa yang kedua bila matahari naik sebelah timur dan matahari naik sebelah barat dan tenggelam sebelah timur, maka berakhirlah masa taubat dalam hidup seseorang. Lalu dalam Islam dianjurkan di antara perkara yang perlu kita buat sebelum daripada kita dipanggil menghadap depan Allah, sekarang ni masa kitanya ialah masa taubat. Masa kita ni minta ampun. Berapa kali sehari kita kena minta ampun pada Allah?
kita diajar supaya taubat lebih 70 kali sehari. Tiap-tiap hari ini kita taubat dan kita minta dengan Allah. Minta ni berterusan dalam kehidupan kita. Jangan kita tunggu kita ada dosa dahulu. Kerana dalam hidup kita ni kita kena faham, setiap di kalangan kita ni semua pendosa-pendosa. Kita ni ada dosa, saya ada dosa, tuan-tuan ada dosa. Dosa kita ni senang terjadi. Dalam hidup kita, kita nak buat dosa ni mudah sangat dalam diri kita. Kerana apa dia? Kerana hati kita ni tak ada orang boleh kawal kecuali kita sendiri yang boleh mengawalnya. Di kalangan kita boleh jadi kita tak buat dosa luar, tapi dosa dalam ni ada di kalangan kita. Kita senang nak buat dosa. Macam anda biasa buat contoh lah, pagi-pagi begini kita boleh buat dosa dah. Bangun tidur je, tengok muka pasangan hidup kita tu, dah mula dah kita buat dosa dah. Kita tengok je, hidup lagi mamak ni misal contohnya. Pagi-pagi lagi kita buat dosa. Dalam hati je, bukannya kat luar pun. Ni nak sebutnya gambaran dosa. Dosa ni mudah sangat. Para hadirin sekalian datang duduk je. Duduknya, tengok jam. Lambat lagi ke ustaz ni nak sampai dia sebut. Kita ni dalam hati ustaz ni lewat memanjang je. Dalam hati kita ni senang je kita nak buat dosa. Dosa dalam ni dipanggil dosa prasangka. Ramai di kalangan kita ni terjebak dengan dosa ni. Dosa prasangka ni senang je syaitan masuk. Sebab tu Islam diajar, kita ni diajar supaya tutup jalan-jalan syaitan ini. Jangan buka jalan syaitan. Bangun daripada tidur, baca doa dalam hidup kita. Kemudian kita berjalan, baca doa. Semua kita baca doa. Ni tujuan apa? Tujuan nak suruh tutup jalan syaitan masuk. Bila syaitan masuk, kita buat dosa terus. Yang ni yang akan terjadi dalam hidup kita. Oleh demikian Islam ajar tiap-tiap hari taubat. Tiap-tiap hari taubat. Taubat dalam hidup kita ni supaya apa dia? Supaya walaupun kita ni masuk tahun baru, walaupun kita ni berada rumah baru, walaupun kita berpakaian baru dalam diri kita, tapi dosa kita ni dia akan berkekalan lama. Berkekalan, menjadi kekal lama kalau sekiranya kita tidak taubat pada Allah. Lalu Islam ajar dalam tajuk yang kita bincangkan, dalam 2-3 kali dah kita bincang dalam siri kuliah kita ni, sebut tentang mengenai taubat. Macam mana syarat taubat, apa dia taubat, bagaimana untuk kita nak kembali pada Allah dalam diri kita ni. Sampailah pada muka surat 80. Kan? Kita berhenti tajuk ni kan. Sampai muka surat 80 tu lah. Kita berhenti di mana kita membicarakan tentang mengenai taubat ini sendiri. Kita tak ingat dah, setahun dah lepas ni dipanggil. Jadi tak ingat dah pada diri kita ni. Tahun lepas kita belajar ni, tahun ni tahun baru pula ni, untuk nak ingat balik ni kita jadi sukar untuk nak ingat tajuk mana yang ustaz sebut ni. Hari ni kita sambung sifat orang yang bertaubat dijelaskan dalam satu hadis yang marfu'. Hadis yang daripada Ibnu Mas'ud, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada para sahabat, adakah kamu mengetahui siapakah sebenarnya yang dikatakan orang yang bertaubat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sahabat-sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat-sahabat, kamu tahu tak siapa yang sebenar-benarnya taubat? Ini satu cara Rasulullah nak mengajar sahabat. Kalau para hadirin sekalian rajin baca kitab, ada seorang ulama dia karang kitab mengenai bagaimana Rasulullah mengajar. Ada 44 cara Rasulullah mengajar sahabat-sahabat. Kalau cikgu-cikgu ataupun ibu-ibu, dia boleh baca kitab ni, telah diterjemah dah. Kitab tersebut bagaimana cara Rasulullah mengajar. Rasulullah mengajar ni salah satu cara Rasulullah bertanya. Salah satu cara Rasulullah tanya. Tanya tu dengan tujuan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tahu, tapi Rasulullah nak menjelaskan. Rasulullah tanya pada sahabat, di antara cara Rasulullah nak mengajar sahabat, Rasulullah tanya soalan. Kamu tahu tak siapa yang sebenar-benarnya taubat? Rasulullah tanya soalan demikian. Bila kita tanya maknanya kita sepatutnya kita nak tahu, tapi bukan tanya nak tahu, tapi Rasulullah tanya dengan tujuan untuk nak menjelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Lalu sahabat-sahabat jawab. Sahabat-sahabat bila Rasulullah tanya, mesti mereka jawab tak tahu. Cara adab dipanggil. Adabnya jangan kalau ada guru kita tanya soalan yang kita tahu pun buat-buat tak tahu, senang kita. Kerana apa dia? Kerana nanti akan dijelaskan pada kita.
Ini satu cara yang sebaiknya pada diri kita demikian. Bila dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula bersabda, orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat tetapi bukan pemaaf dan sentiasa berdendam, maka orang itu belum lagi dikatakan bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di antara tanda-tanda orang yang bertaubat, dia mesti pemaaf. Yang kedua, dia mesti berlapang dada. Maksudnya dia tak ada dendam. Tak ada dah dalam jiwa dia perasaan dendam yang berpanjangan. Ini di antara tanda-tanda orang yang bertaubat. Rasulullah sebut dia dah mula jadi pemaaf. Hidup dia sentiasa tak pernah nak melekat dalam jiwa dia perasaan terguris. Orang Melayu kita kan dia sebut, luka di luar senang sembuhnya, luka di dalam Allah sajalah yang tahu sebenarnya. Ini perasaan yang orang Melayu kita diajar. Luka dalam ni tak boleh nak sembuh dah. Dia kerana apa dia? Kerana dia lama sangat, dalam sangat, katanya mereka sebut. Rasulullah kata tak. Rasulullah kata, kalau kamu seorang yang bertaubat dalam hidup kamu, luka dalam pun sembuh. Bukan luka kat luar saja. Luka dalam kamu tu jangan kamu ungkit-ungkit. Jangan kamu sebut-sebut. Bila kamu sebut-sebut, kamu ungkit-ungkit, tanda apa dia? Tanda kamu ni belum lagi seorang yang bertaubat. Orang yang bertaubat, dia tak suka mengungkit. Orang yang bertaubat dalam hidup dia, dia menjadi seorang yang pemaaf dalam hidup dia. Yang lepas, ditutup cerita-cerita lepas. Dia tak akan sebut dan ulang lagi cerita-cerita lalu dalam hidup dia. Kerana kita ni tak hidup ke belakang, tetapi kita hidup ke depan. Sebab tu siapa-siapa yang dia berjalan, dia mengundur, dia akan terlentang. Tetapi siapa yang hidup dia berjalan ke depan dengan penuh tegak pada tuan badan dia. Dia tak akan rebah. Kerana apa dia? Kerana dia sentiasa memandang positif dalam hidup. Hidup ni jangan biarkan dendam kita ni lama. Jangan. Bila kita dendam lama, tanda taubat kita belum diterima. Belum lagi kita dekat dengan Allah. Lalu bagaimana nak suruh kita ni sentiasa dalam hidup kita diterima taubat kita? Maafkanlah dan tutuplah cerita-cerita lama dalam hidup. Jangan kita ungkit dan ungkit. Jangan sebut-sebut. Kadang-kadang berkelahi benda yang bukannya besar sangat pun. Berebut buah mempelam je dia panggil. Tak malu ke kita depan Allah? Berkelahi dengan jiran kan. Dendam tu lama. Buah mempelam, pokok mempelam tu pun dah mati dah dia panggil. Tapi nak sebutnya dendam tu panjang sangat. Bila dendam tu panjang sangat, taubat kita tidak diterima di sisi Allah. Jangan demikian dalam hidup kita. Orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat tetapi dia belum lagi mengubah pakaiannya, maka orang itu belum lagi dikatakan bertaubat. Tanda-tanda orang bertaubat apa dia? Mengubah pakaian dia. Maksud mengubah pakaian ni, cara hidupnya. Mengubah cara hidup dia dalam diri dia. Sama ada dia sebelum daripada ni, cara hidup dia ni kan, misal contohnya, dia ni payah untuk datang semayang berjamaah. Tapi bila dia bertaubat, dia senang datang semayang berjamaah. Itu tanda orang bertaubat. Maknanya dia mengubah cara hidup dia. Ataupun yang dimaksudkan pakaian tu pakaian betul. Ramai orang sebelum daripada ni, dia dalam keadaan terdedah aurat dia. Tapi bila dia sebut dia taubat, dia mesti mengubah daripada tak tutup aurat kepada tutup aurat. Jaga pada tubuh badan dia. Ini tanda orang taubat. Rasulullah sebut tanda lagi orang bertaubat, mengubah pakaian dia. Mengubah pakaian ni ulama bincang ada dua. Sama ada rentak cara hidup dia, ataupun yang kedua memang betul pakaian dia tu sendiri. Pakaian kita ni ada pakaian yang menjolok mata. Ada pakaian yang terdedah aurat. Pakaian yang nipis, misal contohnya. Pakaian yang melekat tubuh badan kita. Ini mendedahkan aurat kita. Islam diajar ubah pakaian kamu daripada pakaian yang kamu tak tertutup aurat kamu ni tak tertutup dengan pakaian kamu, maka kamu ubah pakaian kamu menjadi semakin soleh, semakin solehah, dipanggil demikian. Para hadirin sekalian, tengok contoh yang mudah pakaian yang menutup aurat, permaisuri agung kita. Ini di antara contoh yang mudah dia panggil. Daripada cuba tengok dia daripada dulu, kemudian berubah pakaian. Maknanya ini salah satu tanda
yang patut dicontohi, dipanggil. Yang ni dalam hidup kita pun sama jugalah. Dalam hidup kita ni, orang yang bertaubat ni orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia mengubah cara berpakaian dia ataupun cara pergaulan dia, cara bentuk dia dengan siapa sahaja pun dia jaga tubuh badan dia ni. Kemudian orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat lagi, tetapi dia belum lagi mengubah majlisnya, kawan-kawan dia, maka orang tersebut belum dikatakan bertaubat. Yang ketiga, Rasulullah kata orang yang bertaubat ni dia mesti mengubah kawan-kawan dia, kawan-kawan yang dia sentiasa bersama dengan mereka sebut. Jangan duduk dalam WhatsApp group yang tak baik. Masukkan dalam grup WhatsApp group mardiyah ni senang kita. Maknanya kita masuk yang disebut oleh Abang Jai tadi, bagi tahu pada kita tadi, ini ada grup WhatsApp yang baru, Yang bagus-bagus masuk. Manakala grup WhatsApp yang buruk-buruk, tinggalkan. Left grup tersebut. Jangan duduk dengan mereka. Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Jangan duduk bersama dengan grup-grup yang merosakkan. Sehinggalah mereka mengubah diri mereka menjadi semakin dekat dengan Allah. Allah dah pesan dah. Innakum idzam misluhum. Kalau kamu duduk juga dalam grup WhatsApp yang demikian, kamu sebahagian daripada mereka. Jangan kita duduk demikian. Zaman kita ni, kalau kita ada orang yang nak jadi friend, masuk dalam friend list kita, di kalangan dalam Facebook ke, dalam Instagram ke yang buruk-buruk, tengok dia kalau dia merosakkan wall kita, merosakkan yang disebut dengan apa dia, dinding-dinding dalam Facebook kita dan Instagram kita, remove mereka cepat-cepat. Jangan biarkan mereka berada di kalangan dipanggil dalam grup kita ni sendiri. Kerana kalau tidak, kita sebahagian daripada mereka tersebut. Allah pesan demikian pada kita. Rasulullah pun pesan, jangan berkawan dengan orang yang tak baik. Jika kamu berkawan dengan mereka tersebut, nescaya kamu akan jadi sebahagian daripada kalangan mereka. Ana ni biasa sangatlah. Handphone ni kejap-kejap orang tu bawa masuk grup politik lah, biasanya demikian. Grup politik ni dia masuk dengan dia nak bawa dakwah politik mereka tersebut. Dia masuk, kita left grup, dia masukkan lagi. Kita left, dia masukkan lagi. Dia nak sebutnya dia ni hebat dan sebagainya. Sampai kita block terus. Senang ceritanya. Jangan biarkan kita duduk dalam grup-grup yang merosakkan di kalangan kita. Rasulullah pesan pada kita, kalau tidak, kamu belum lagi dianggap taubat. Di kalangan kita. Ada setengah di kalangan kita kata, kalau begitu Ustaz, kita tak payah guna handphone terus Ustaz. Dia sebut demikian. Tak boleh juga. Kita tak boleh demikian. Tak boleh kita kata, saya nak menguzlahkan diri Ustaz, saya nak menjauhkan daripada orang ramai. Tak boleh juga. Islam suruh duduk dalam orang ramai. Islam suruh duduk dengan orang ramai. Tapi jangan duduk dengan orang yang buruk perangai. Tetapi duduklah dengan mereka-mereka yang membawa kepada kita dekat dengan Allah. Itu satu cara diajar pada diri kita. 3. Yang keempat, Rasulullah sebut lagi, orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat, tetapi dia belum lagi mengubah cara mencari keperluan hidupnya, maka orang itu belum lagi dikatakan taubat. Cara hidup ni maksudnya, tanda-tanda kamu bertaubat apa dia? Sebelum daripada ni, kalau kamu meniaga, kamu ada menipu dalam perniagaan kamu. Ubahlah cara meniaga kita, jangan menipu dalam perniagaan kita. Cara hidup kita sebelum daripada ni, di kalangan kita ni, banyak terlibat dengan unsur riba. Kita ubah perangai kita. Tak nak dah unsur-unsur riba. Pergi ke bank, bagi tahu pada bank, saya nak ubah akaun bank saya ni. Saya tak nak akaun konvensional. Saya nak kepada akaun yang Islami. Kita sebut demikian. Bagi tahu kepada mereka sebut. Pergi ke EPF. Pergi kepada apa dia, caruman wang kita tersebut. Bagi tahu, masukkan akaun saya ke dalam akaun yang Islami. Bukan akaun konvensional. Kita tukar. Bukannya susah pun. Pergi tukar. Letak tantangan kita je. Tapi orang kita tak. Dia biarkan. Biarkan tersebut menunjukkan kamu belum lagi taubat. Belum lagi taubat. Orang yang bertaubat, dia mesti ubah cara hidup dia. Saya nak orang datang jumpa dengan kita, orang tanya, nak tak masuk insurans ini?
dia cover medical, dia cover begini, dia cover begini. Kita tanya sepatah je. Islamik ke tak Islamik? Tanya demikian je. Dia kata tak Islamik, tapi yang ni untung, dia sebut. Kita jawab tak untung, tak untung. Tak adanya yang untung. Saya nak yang Islamik. Islamik je yang untung. Bahkan Allah sebut dalam hidup kita, wa man yabtaghiral islami dinan madinan wa man yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari selain daripada Islam dalam hidup dia, maka tidak diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Yang ni yang kita kena jelas dalam hidup kita. Maknanya mengubah cara hidup kita. Cara hidup kita semua dengan cara Islam. Dan kita orang Islam kan? Bila kita orang Islam, hidup dengan cara Islam. Bukan hidup dengan cara selain daripada Islam. Orang yang bukan Islam kan, bersungguh-sungguh dia. Tak nak hidup. Tak nak tiru cara orang Islam. Tulisan Jawi je. Tulisan Jawi. Tulisan Jawi. Bukan kita nak suruh dia bersunat pun dipanggil. Nak belajar tentang tulisan Jawi. 3 muka surat je. 3 muka surat je. Tengok orang bukan Islam. Berianya dia. Padahal dia sanggup datang di negara kita. Dia sanggup duduk di negara kita. Dia boleh berniaga dengan kita. Dia dalam perniagaan dia, tulisan Jawi je. Perniagaan dia tersebut, barang-barang yang diprodukkan itu, tulisan Jawi je. Tapi bila kita kata kita nak ajar, tak boleh, tak boleh disebut. Nanti kan ramai masuk Islam disebut demikian. Ramai masuk Islam, takut dia demikian. Tengok bersungguh-sungguhnya mereka. Yang bukan Islam bersungguh-sungguh tak nak hidup dengan cara Islam. Orang Islam sendiri pun tak nak hidup dengan cara Islam. Pelik kan di kalangan kita. Menunjukkan apa dia? Kamu belum taubat lagi. Bertaubat ni bila kamu hidup kembali mengubah cara hidup kamu dengan cara Islam. Hidup kita ni dengan cara Islam. Para hadis kan tanya, semua benda ke dengan terlibat dengan Islam? Ya, semua benda. Hatta masuk tandas. Hatta masuk tandas. Start daripada kita celik mata sampai kita tutup mata balik. Semua terlibat dengan Islam. Masuk tandas ada cara Islam. Mana ada agama lain yang mengajar bagaimana cara masuk tandas? Islam je mengajar. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Nak masuk baca doa. Masuk baca doa. Padahal kita kata patutnya nak makan je baca doanya. Ni nak buang pun kena baca doa juga. Patutnya demikian. Tak. Islam diajar macam mana cara hidup dengan cara hidup Islam. Dia panggil demikian. Orang yang empat, yang kelima, orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat, Rasulullah sebut, tetapi dia belum lagi mengubah perhiasannya. Perhiasannya, maka orang itu belum lagi dikatakan bertaubat. Rasulullah bagi tanda lagi. Tanda lagi, orang yang bertaubat, dia mesti mengubah perhiasan-perhiasan dia. Rumah dia, jangan biarkan patung-patung dalam rumah dia. Jangan letak gambar-gambar binatang-binatang dalam rumah. Jangan biarkan keadaan itu. Kalau kamu biarkan, kadang-kadang masuk dalam bilik air. Dah masuk bilik air tu, letak lagi patung binatang itik dalam bilik air. Itik. Kadang-kadang letak burung bangau. Kita masuk bilik air tu terkejut kita tengok. Ada burung. Nah sebutnya, dalam bilik air. Tu dalam bilik air. Dalam rumah, letak kuda. Konon-konon. Nak tunjuk yang rumah dia ni simbol kemewahan. Jangan. Jangan demikian. Kalau kamu taubat, kamu buang benda-benda demikian. Keluarkan yang ni. Satu hari nanti, bila bangkit di akhirat nanti, Allah suruh kamu tiup roh untuk makhluk-makhluk yang ada. Tiup roh. Kerana apa dia? Kamu cuba menandingi kekuasaan Allah. Itu satu cara. Sampai Rasulullah, bila Rasulullah nak masuk dalam rumah, satu hari, Aisyah radhiyallahu anha letak tabir. Tabir tu, ditabir, kalau kita sebut apa dia, kain yang tutup tirai itu sendiri. Bila Rasulullah tengok ada gambar binatang, Rasulullah tak masuk. Rasulullah kata Aisyah, keluarkan dahulu yang ada dalam rumah tu, nanti bila dah keluar baru saya boleh masuk. Kerana mana-mana rumah yang ada perhiasan-perhiasan sebegini, nescaya Allah tidak akan turunkan rahmat dalam rumah tangga. Jaga perhiasan. Maksudnya perhiasan tu kena jaga. Islam tak larang kita berhias.
Tapi jangan sampai perhiasan kita ni menyebabkan hilangnya berkat dan kebaikan dalam rumah tangga kita. Jaga perhiasan-perhiasan di kalangan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh ubah perhiasan-perhiasan rumah tangga kita. Apa masalahnya kalau sekiranya kita letak yang disebut dengan tulisan-tulisan ayat Al-Quran Karim? Apa masalahnya dalam rumah tangga kita ni, kita letak gambar-gambar yang tidak sepenuhnya, tapi kita letak gambar yang separuh saja, yang tidak menunjukkan cukup lengkap pada badan seorang. Tak boleh ke dalam rumah tangga kita ni, untuk kita nak hiaskan rumah tangga kita dengan gambar-gambar keluarga kita saja? Gambar keluarga kita saja. Yang ni dibenarkan, dipanggil. Gambar keluarga kita. Gambar kita bersanding tu tak payahlah letak kat ruang tamu. Gambar bersanding tu. Gambar bersanding tu dah lah rambut dia sebesar tu rambut dia. Kemudian berkemban pula tu. Nak tengok gambar dia muda-muda dahulu, letak di ruang tamu. Tak payah, masukkan dalam bilik untuk kita suami isteri je tengok. Jangan letak sampai peringkat orang lihat gambar-gambar kita tersebut, perhiasan-perhiasan tersebut. Waktu tu kan kita tak tutup aurat kan. Bila gambar-gambar tak tutup aurat sebegitu, nanti orang pandang, dia akan mendatangkan dosa untuk diri kita. Tu kena jaga pada diri kita. Jaga perhiasan. Maknanya Islam tak larang kita berhias, tetapi jangan berhias sampai peringkat membawa mudarat pada diri kita, membawa perkara yang haram dalam kekeluargaan kita. Manakala patung-patung mainan untuk anak-anak dibenarkan. Yang tu tak apa, tak jadi masalah. Anak-anak patung untuk anak-anak tak apa. Tapi yang tak boleh, anak patung untuk mak anak dan ayah anak. Yang tu tak boleh. Nak kena jaga pada diri kita. Orang yang mengatakan bahawa yang keenam, Rasulullah sebut, orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat, tetapi dia belum lagi mengubah tempat tidurnya. Mengubah tempat tidurnya, maka dia belum lagi dikatakan bertaubat. Maksud mengubah tempat tidur ni apa dia? Dia mula bingkah bangun tahajud malam. Rajin bangun tahajud malam. Maksudnya mengubah tempat tidur. Mengubah tempat tidur yang maksudkan di sini apa dia lagi? Ulama-ulama sebut, jangan kaki menghadap ke kiblat. Kaki kita tu bila kita tidur, jangan kita hadapkan kaki ke kiblat. Di sudut adab tak beradab dipanggil. Ataupun kadang-kadang di hujung kaki kita letak Quran. Itu maknanya mengubah tempat tidur. Satu. Ada pandangan alim ulama sebut mengubah tempat tidur ni apa dia? Biasanya orang hidup dalam keadaan orang yang melakukan zina. Dia melangani pelacur, dia meninggalkan pelacur, dan dia mengubah diri dia menjadi tempat yang baik, tempat tidur yang dibenarkan dalam syarak. Apa dia? Perkahwinan, tidur dengan pasangan, tidur dalam keadaan tidak membelakangkan pasangan. Jaga pada diri kita. Alim ulama diajar, waktu mana kita nak tidur, kita jangan membelakangkan pasangan kita, jangan. Bahkan kalau kita nak membelakangkan pasangan kita, kita minta kebenaran terlebih dahulu pada pasangan kita. Bagi tahu pada pasangan kita, bang, saya dah jemu tengok muka abang saja. Saya betul terang je lah abang sebut. Tak tahan dah tengok muka abang sebut. Boleh tak saya nak pusing? Suami kata pusing. Pusing lah katanya suami. Kita pun pusing. Tapi kalau suami kata tak boleh, kena tengok juga. Sampai pagi besok lah kita. Kejam betul suami tersebut. Nak sebutnya gambaran, bila kita tidur jangan membelakangkan, kecuali minta kebenaran. Ini tidur, mengubah posisi tidur. Syaitan dia tak nak. Para haniskan perhati betul-betul. Kalau para haniskan menghadap pasangan, syaitan akan ganggu. Syaitan akan ganggu. Ada je nak berkelahi tempat tidur. Ada je benda yang nak sebut. Ada je benda yang tak puas hati. Akhirnya dia nak pusing. Lama-lama bantal peluk kat tengah. Dia yang tu tak apa lagi. Tak apa lagi. Lama-lama berkeluarga ni, suami tidur tingkat atas, isteri tidur tingkat bawah. Dah ada dah yang demikian. Lama-lama tidur berasingan. Padahal dia suami isteri. Berdosa tak berdosa? Dosa. Malam-malam yang dilaknat oleh para malaikat Allah. Tak boleh tidur demikian. Suami isteri kan? Bila suami isteri kena tidur bersama. Itu cara demikian. Kerana apa dia? Kerana Islam mengajar betapa jaganya kamu adab dalam kamu waktu mana kamu tidur. Itu suami isteri. Katakanlah kita kata
saya tak ada pasangan pun Ustaz, saya tidur seorang-seorang. Ada adab je. Allah jadikan ada adab. Waktu mana tidur, jangan kita tidur sembarangan, jangan. Tidur kita ni terdedah aurat kita. Kita kata tak ada seorang pun, tak. Syaitan-syaitan berkeliaran waktu mana kita sedang tidur. Tu yang kena tindih tu. Yang kena tindih kan. Ramai mana yang menjadi mimpi yang buruk. Orang lain tidur, mimpi berjumpa dengan Nabi. Malam-malam tidur, mimpi berjumpa dengan Rasul. Kita tidur, malam-malam mimpi berjumpa hantu je tiap-tiap malam. Menandakan apa dia? Kamu ni ada sesuatu yang tak kena dalam hidup kamu. Yang sampai tahap demikian. Kenapa sampai mimpi begitu pada diri kita? Kerana kita tak jaga diri kita. Dia akan terbawa-bawa. Bila kita tak jaga diri kita di luar, dia terbawa-bawa sampai ke tidur kita. Tidur kita menjadi penat. Tidur kita tidak menjadi ketenangan. Tetapi tidur kita menjadi satu keletihan yang berpanjangan. Kerana apa dia? Kerana kita tak pandai nak jaga perangai kita dan akhlak kita waktu mana kita dalam keadaan yang kita di luar daripada suasana kehidupan kita. Waktu Islam ajar, Rasulullah kata, tanda kamu taubat kamu, berubahnya tempat tidur kamu. Cara tempat tidur kamu tadi. Rasulullah kata, bila dah berubah tersebut, itu tanda taubat kamu diterima di sisi Allah. Itu cara demikian. Seterusnya Rasulullah sebut lagi, orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat, tetapi dia belum lagi mengubah akhlaknya. Dia taubat, tapi dia sebut dia bertaubat, tapi perangai dia tetap sama lagi. Perangai dia tetap sama lagi. Maka orang itu belum dikatakan diterima taubatnya. Belum dikatakan, bukan dikatakan diterima taubat, belum dikatakan bertaubat lagi. Orang demikian. Perangai sama je. Pergi umrah tiap-tiap bulan kalau boleh. Dia nak sebutnya demikian. Tapi perangai sama juga. Balik daripada umrah, sembahyang subuh pun tak. Ramai mana orang kita kan demikian. Bila balik umrah tu, naik atas kapal terbang, letih ni, dah tawaf widak lagi, kemudian bergerak lagi daripada Jeddah, nak sampai ke yang disebut dengan daripada Mekah nak sampai ke Jeddah, sampai pula nak naik kapal terbang lambat lagi, pukul 4 pagi nak naik kapal terbang, naik kapal terbang, tidur terus. Iyalah, tak apalah tidur tu, tapi subuh tak bangun. Subuh tak bangun pun. Yang terbaru ni, anak naik kapal terbang Mas kita. Alhamdulillah, ada perubahan. Naik kapal terbang Mas tu, dia azan. Subuh azan. Kemudian siap minta anak tazkirah lagi atas kapal terbang. Bobo ni minta merayu. Ustaz, boleh tak Ustaz tazkirah? Tak payahlah orang nak tidur. Tak apa Ustaz tazkirah. Nak sebut naknya. Kru ni datang. 2-3 orang ni datang. Ustaz tolonglah Ustaz tazkirah. Ustaz baca doa tak apa dah? Dia sebut. Ustaz baca doa, kita pun baca doa. Menangis satu kapal terbang ni pula. Turun tu asyik nak bergambar pula lah. Nak pula kita. Kita nak buat umrah. Tapi nak sebutnya gambaran orang kita. Bila balik daripada buat umrah, tetap tak sembahyang subuh. Padahal dah azan dah. Dalam kapal terbang dah azan. Kemudian ada tazkirah lagi. Tak semayang, tetap tak semayang. Maknanya penat je buat umrah tu. Taubat kita ni, taubat yang tidak diterima di sisi Allah. Bukan tak diterima, belum lagi dianggap taubat. Yang jenis demikian. Perangai kita kena berubah dalam hidup kita. Ni masuk tahun baru ni kan. Dah masuk tahun baru. Orang tanya, masuk tahun baru ni azam baru apa dia? Kita kata, azam baru di antara perkara yang patut kena ada, ialah akhlak kita mesti berubah. Perangai kita mesti berubah. Daripada dulu kan, malas je kita nak mengagih-agihkan makanan ke rumah jiran-jiran sebelah. Cuba belajar untuk kita agih-agihkan. Masak, agih je. Makanan. Kita kata, saya bukan tak nak agih Ustaz. Nanti kalau saya bagi-bagi, saya tengok makanan tu dalam tong sampah nanti. Jangan putus asa. Bagi je. Kita dapat pahala kan? Kita nak pahala ke? Kita nak apa dia? Kita nak pahala je. Habis tu, makanan yang kita bagi tu dia campak dalam tong sampah. Jangan bagi pada dia lagi lepas pada ni. Bagi pada orang lain pula. Nak sebutnya gambaran pada diri kita ni, jangan berputus asa dalam mengubah diri kita menjadi semakin dekat dengan Allah.
Ada kan orang demikian, dia tak menghargai orang yang bagi. Bila orang bagi je, dia fikir kalau jiran dia bagi pada dia je, ni mesti nak sihir aku ni, dia sebut demikian. Dia pandang negatif kan. Dia nampak benda yang buruk. Akhirnya dia ambil makanan sebut, dia campak je dalam tong sampah. Yang macam itulah yang menyebabkan syaitan kata bagus. Berkelahi lagi. Ni cara syaitan. Syaitan gembira dengan cara demikian. Kita pula jangan ada benda yang tak baik, prasangka buruk kita dengan sesama kita, bahkan berlapang dada di kalangan kita, mengunjuk di kalangan kita, tanda kita ni berakhlak. Lama dah di kalangan kita dah sunyi, dia panggil unjuk mengunjuk ini. Anda perhati bila masuk Ramadan je, Ramadan tu pun nak bagi buah kurma pun kedekut. Kita kan zaman-zaman dahulu, kalau bulan Ramadan ni mesti satu kampung tu bertukar-tukar je makanan. Tapi sekarang tak ada dah di kalangan kita. Kerana kita sibuk dengan keluarga kita. Berbuka puasa pun sama-sama kita je. Di kalangan keluarga kita je. Tak nak jemput jiran-jiran sebelah, tak nak. Padahal apalah masalahnya kalau sekiranya kita ajak majlis-majlis berbuka puasa di rumah-rumah kita dan seumpama. Kemudian Rasulullah sebut lagi, orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat tetapi dia tidak melapangkan hatinya, maka orang itu belum dikatakan bertaubat. Rasulullah sebut lagi, orang yang dia sebut taubat tapi dada dia sesak lagi, tak puas hati dengan yang tu, tak puas hati dengan yang ni, sebenarnya dia belum lagi taubat. Rasulullah senaraikan, kalau dada kita ni dah banyak lapang daripada diri kita, tanda kita ni taubat, kita dah mula bertaubat dan taubat kita diterima di sisi Allah. Dada kita ni tak sesak, dada kita ni tak sentiasa, kita ni sebut tak kena dalam hidup kita ni kan. Ada je yang jenis demikian, orang yang dia tak puas hati yang tu, tak puas hati yang ni. Jangan demikian dalam hidup. Belajarlah untuk berlapang dada, melapangkan dada kita ni kan. Sebab hidup ni nak jadi semua kena dengan kehendak kita, tak mungkin terjadi. Allah jadikan dalam hidup kita ni berbeza-beza. Kenapa berbeza-beza? Kerana ni warna-warni kehidupan. Nak suruh manisnya hidup. Hidup ni kalau sama je semua, tak seronok kita kan. Tiap-tiap hari makan telur mata kebau je tiap-tiap hari. Mana seronok? Jangan-jangan sekali seronok lah. Jangan-jangan sekali kalau kita makan nasi telur dengan kicap, misal contoh, seronok lah. Tapi kalau tiap-tiap hari kita makan macam tu, mana seronok? Allah jadikan hidup kita ni begitu juga. Dalam hidup kita ni, jangan harap semua ni jadi sama je dengan apa yang ada pada kita. Allah jadikan beza-beza. Kita dengan anak kita pun ada beza-beza. Anak perempuan kita kan, betul-betul dah anak perempuan kita, ada je yang kita rasa tak puas hati dengan dia. Nak sebutnya gambaran, dia ni keturunan kita dah, tapi dalam masa yang sama ada je yang tak kena. Kenapa tak kena tu? Allah nak suruh kita jadi melapangkan dada, melapang dada dalam hidup. Jangan kita ni hidup dalam keadaan serabut je memanjang, tension je. Orang tengok muka kita pun, orang yang tengok tu pun tension juga dia panggil. Kerana tensionnya dengan perangai kita, dia panggil. Ini tanda orang yang belum taubat, Rasulullah sebut. Kemudian Rasulullah sebut lagi, orang yang mengatakan bahawa dirinya bertaubat tetapi dia tidak melapangkan tangannya, maka orang itu belum lagi dikatakan bertaubat. Melapangkan tangan maksudnya menderma. Melapangkan tangan, jangan kita genggam, jangan suka menggenggam tangan. Maksudnya apa dia? Kedekut dalam hidup. Banyakkan kita infak. Anda sebut banyak kali pada jemaah sekalian, semakin banyak kita infak, semakin mudahlah kita di akhirat nanti. Semakin kedekutnya kita, semakin sukar kita di sana nanti. Nak suruh kita mudah di sana, infak, bagi. Dan dalam hidup kita ni, jangan suka untuk kita nak simpan, jangan. Nanti kita akan menyesal. Pastikan diri kita ni bagi. Semakin berusia, semakin bagi. Semakin berusia, semakin bagi pada diri kita. Sampai peringkat bila kita menghadap depan Allah, kita tak ada lagi yang di dunia. Tapi semua benda-benda yang ada di dunia, kita dah agih sampai ke akhirat Allah. Yang ni yang untung dalam hidup. Ni ramai mana di kalangan kita masuk dalam kubur, tengok barang-barang atas dunia penuh lagi.
Tu mula dekat nak meninggal dunia tu dia menyesal. Nanti aku mati nanti, jubah aku ni siapa nak pakai dia sebut. Bila aku mati nanti, kasut aku ni siapa yang akan pakai. Bila aku mati nanti, ni kenderaan aku siapa yang akan naik. Semua dia fikir tentang barang-barang yang dia nak tinggal. Padahal dia dah masuk dalam kubur dan dia akan disoal terhadap daripada mana dia dapat barang-barang tersebut. Dalam hidup kita ni jangan begitu. Sebelum kita meninggal dunia ni, kita bagi hantar dah ke akhirat. Hantar dah ke akhirat. Bila kita dah hantar ke akhirat, masuk dalam kubur tu, tak lapang je dada kita. Kerana apa dia? Kerana kita dah agih-agihkan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup. Jangan suka untuk kita menggenggam jari jemari kita. Bagi, belajar untuk kita bagi. Bagi je pada diri kita ni. Bagi ni yang kita yakin. Di akhirat kita berjumpa balik. Benda yang kita bagi nanti. Yang ni yang kita letak. Sebab tu kita diajar. Bila kita bagi, jangan ungkit. Bila kita bagi, jangan pada diri kita ni ada perasaan bakhil. Jiwa kita, jangan. Bila kita bagi, penuhkan keikhlasan. Lillahi ta'ala. Kita sebut demikian. Kerana Allah dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW kemudian bersabda, siapa yang bertaubat daripada semua yang telah aku nyatakan tadi, maka itulah yang dinamakan taubat yang sebenar-benarnya. Bila Rasulullah sebut, semua yang disebut tadi, 8 ke 9 perkara yang Rasulullah sebut tadi, kalau dia boleh buat semua tadi, itu tanda dia benar-benar bertaubat dalam hidupnya. Para ulama menyatakan bahawa maksud memaafkan, tidak berdendam adalah merelakan segala perbuatan keji yang dilakukan orang terhadap kita. Orang ni kadang-kadang adalah orang yang buat khianat pada kita kan. Zaman kita sekarang ni, orang tulis tentang kita dekat Facebook dia. Kan kadang-kadang kan, orang tulis tentang diri kita ni dekat Facebook dia. Semua orang lain tahu tentang diri kita. Kita pun tengok, dia tulis tentang diri kita ni kan. Kita sebut, saya dah maafkanlah dia ya Allah. Saya tak ada pun nak dendam dengan dia ya Allah. Oh, kadang-kadang orang print screen hantar pada kita. Tengok orang ni kata pada kamu begini-begini. Kita pun jawab, saya tak peduli. Dalam hidup saya, yang penting saya dengan Allah, bukan saya dengan dia. Dalam hidup, maknanya kita dah memaafkan. Kita tak peduli langsung dengan kata-kata yang mereka tulis itu. Yang tulis itu bukan orang lain, mak mentua kita sendiri. Kadang-kadang demikian. Yang tulis itu bukan orang lain pun, pak mentua kita. Zaman kita ni mak mentua, ayah mentua ada Facebook kan dia, dia tulis tak puas hati dengan kita. Kita menantu dia misal contohnya. Contohlah dalam hidup kita. Dalam keadaan sebegini kita maafkanlah. Jangan ada dendam. Jangan sebut taubat lahum aku tak balik dah kampung nanti. Taubat dah aku tak nak begini. Taubat tak, jangan ada demikian. Maafkanlah mereka tersebut. Nah. Ada orang kata ustaz sebut sebab sedap lah. Cuba kena pada ustaz. Baru ustaz tahu dia sebut demikian. Inilah proses hidup. Proses hidup ni, dia tak kena pada kita, kena pada orang. Dalam hidup kita ni, tak semua benda ni Allah buat sama je kena. Tak. Dalam hidup kita ni, ada orang ni Allah jadikan berat pada pandangannya. Tapi dia melalui dengan keadaan ringan saja. Kadang-kadang ada di kalangan kita ni orang yang dianya ringan je. Kita nampak ringan je, tapi dia berat yang ditanggung dalam hidup ni. Ini benda-benda yang kita kena diajar supaya kita jaga diri kita. Maksud mengubah pakaian adalah meninggalkan perbuatan yang diharamkan. Mengubah pakaian yang disebut oleh Rasulullah tadi ialah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan kita ubah. Sebelum daripada ni ada je benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Kita terlibat dalam hidup kita. Ubah pada diri kita. Orang lelaki pakai sutera misal contohnya. Sutera haram pada diri dia. Kita ubah. Jangan pakai lagi. Pakai je baju-baju yang kain-kain cotton biasa. Tak rugi pun pada kita pun. Sebelum daripada ni terlibat dengan apa dia? Dengan sutera, terlibat dengan emas. Bolpen emas. Kadang-kadang jam emas. Di jam tu ada emas. Orang lelaki dipakai pakaian demikian. Ubah. Jual yang demikian. Jangan pakai yang ada emas. Orang lelaki bukan pakaian kami untuk emas. Pakaian untuk orang perempuan. Ini cara demikian. Pada diri kita. Orang perempuan sebelum daripada ni pakaian dia
mendedahkan aurat dia. Ubah pakaian dia. Kan orang tegur, kain tudung singkat. Dah pakai dah kain tudung tapi singkat. Nampak dada kita, nampak bentuk tuadan kita. Labuhkan pakaian kita. Bukan susah pun untuk kita nak buat perkara yang demikian. Dan mengubah dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Jika pakaian tersebut berupa rasa angkuh dan sombong, maka perlu diubah dengan pakaian kesederhanaan. Kalau sebelum daripada ni kan pakai pakaian tu, orang Arab, dia pakai pakaian sombong. Macam mana sombong? Dia lerekkan kain dia. Labuhkan pakaian dia. Kadang-kadang baju, jubah yang diletakkan di atas badan dia tu, harga berapa ribu tu? 35 ribu ringgit. Jubah je. Jubah yang dipakaikan tu. Orang Arab, kain serban dia tu, bukannya RM1 dua. Kain serban tu harga berapa? RM5,000, RM7,000. Kain serban yang dipakaikan itu. Ini ada benda demikian. Kita beli yang made in China je. RM10 je kita beli. Tapi nak sebutnya, di kalangan orang Arab, kalau dia rasa dia hebat, sombong dia, pakaian dia, dia tunjukkan pada pakaian dia. Itu cara orang Arab menjadi demikian. Alhamdulillah orang kita ni taklah sampai tahap demikian. Dulu adalah satu ketika kain-kain tudung yang dijual dengan harga yang mahal. Kan ada kan? Kain tudung yang ada nombor siri konon-konon. Dia letakkan harga sampai RM12,000, RM13,000. Orang beratur nak beli kain tudung. Sanggup buat kemah kat luar kedai. Kenapa dia nak beli kain tudung tersebut? Berebut di kalangan kita. Tak payah sampai tahap demikian. Pergi je beli kain-kain tudung yang mudah-mudah. Payah sangat beli tudung saji saja. Nak suruh mudah lagi dia panggil. Nampak payah sangat. Mengubah majlis maksudnya adalah meninggalkan majlis yang penuh dengan senda gurau. Tinggal majlis-majlis gelak tawa di kalangan kita, permainan, majlis-majlis yang demikian. Jangan duduk lagi. Pergi majlis-majlis apa dia? Majlis gegar waganza. Bawa tangan besar pula tu, pusing-pusing tangan dia. Tinggalkan majlis demikian. Jangan ada dalam majlis demikian. Kemudian tinggalkan senda gurau, permainan, kebodohan dan juga bid'ah. Maharaja lawak dan seumpamanya tak payah terlibat dengan perkara-perkara demikian. Lalu masuk ke dalam majlis para alim ulama yang sentiasa berzikir pada Allah. Duduk dalam majlis-majlis alim ulama yang mengingatkan pada Allah, serta majlis yang orang-orang saleh. Duduk dengan orang-orang saleh. Pantang tahu je ada orang saleh datang kita. Ada orang saleh yang hadir untuk menyampaikan tazkirah untuk diri kita. Datang kita. Berebut kita. Ambil nama seramai mungkin. Nama guru-guru, syekh-syekh yang kita tumpang ilmu daripada mereka tersebut. Tulis senarai betul-betul. Orang ni kita pernah belajar, orang ni pernah kita belajar. Belajar. Kita pernah jumpa. Kita pernah duduk dalam majlis dia. Ini kita sebut demikian. Mudah-mudahan dia akan jadi satu saksi pada kita di akhirat Allah nanti. Ini cara pada diri kita. Sehingga hati menjadi dekat dengan mereka tersebut. Kita tak perlu badan kita dekat tak, tapi hati kita. Walaupun alim ulama tu jauh sekarang kan. Alim ulama duduk jauh. Syekh Said Al-Jufri misal contohnya. Duduk di Yaman, jauh. Yusuf Qardawi berada di Qatar, jauh. Tapi walaupun jauh, hati kita dekat. Kita tumpang ilmu daripada mereka kan. Syekh Ramadan Al-Buti, Allah yarham Asy-Syahid ini sendiri. Walaupun dia telah gugur syahid, tapi ilmu dia kita tengok dalam YouTube ada lagi kan. Buka sekarang orang dah terjemah dah. Bahasa-bahasa dia daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Kita boleh tumpang ilmu daripada mereka. Kita sebut, ya Allah aku tumpang ilmu dengan orang-orang yang sebegini ya Allah. Kita tulis nama-nama mereka itu di antara guru-guru yang kita tumpang ilmu daripada mereka. Dalam dunia kita ni, dunia yang memudahkan lagi pada kita untuk kita dekat dengan mereka. Maksud mengubah makanan adalah memakan segala sesuatu yang dihalalkan dan meninggalkan segala sesuatu yang syubhah pada diri kita. Jangan sibuk nak beli makanan orang bukan Islam. Biskut Huatai misal contoh. Nama Huatai biskut, tapi orang bukan Islam. Tinggalkan.
cari biskut-biskut yang lain. Cari produk-produk orang Islam. Cari produk orang Islam. Dia bukan soal yang disebut dengan kita nak pulau mereka, tidak. Tapi kita nak cari keberkatan. Berkat ni hanya datang daripada mesti seorang Muslim. Selagi mana dia tak Muslim, dia tak berkat. Walaupun makanan tu sedap. Antum kena faham pada diri kita. Ramai di kalangan kita dia tengok halal. Tapi dia tak tengok tayyib. Tayyib ni datang daripada mana? Halalan tayyiban. Tayyiban ni mesti datang daripada orang Islam. Tak datang daripada orang Islam, maka kita tak payah carilah produk-produk orang Islam. Yang tu jauh lebih mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala pihak berkuasa pula, jangan pula marah kalau orang nak cari produk orang Islam. Dah lama dah orang bukan Islam menipu kita. Dah lama dah orang bukan Islam. Benar dah hati di kalangan kita. Orang kita ni kan kecil-kecil lagi makan makanan jajan-jajan yang disediakan oleh orang bukan Islam. Kita ni nak sebutnya sampai peringkat anak-anak kita ni jadi keras. Nak dengar ayat-ayat Quran pun susah. Nak dengar lagu-lagu senang dalam hidup mereka. Kerana apa dia? Kerana makanan tadi. Ubahlah makanan kita. Cari makanan-makanan produk-produk orang Islam. Orang yang betul-betul jaga syariat. Pergi tengok. Tengok saja. Kadang-kadang kita nak kena jaga yang demikian. Keutamaan dalam hidup kita. Nak suruh apa dia? Nak suruh jaga. Ni, amalan kita diterima di sisi Allah. Dalam masa yang sama, taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengubah cara nafkah, maksudnya meninggalkan yang haram dan mencari yang dihalalkan. Maksud mengubah perhiasan adalah meninggalkan segala perhiasan yang menjadikan kita terpedaya, baik berupa perabot, rumah maupun pakaian. Mengubah tempat tidur, maksudnya melakukan ibadah malam sebagai ganti kelalaian dan juga perbuatan maksiat, sebagaimana dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Sesungguhnya mereka merenggangkan daripada tempat tidur mereka tersebut. Anil madaji, daripada tempat tidurnya. Yad'una rabbahum, semata-mata untuk berdoa kepada Allah, pada Tuhan mereka, khaufan, dalam keadaan rasa takut, wa tama'an, rasa tamak, wa mimma razaqnahum yunfikun, daripada apa yang kami bagi pada mereka, mereka gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dibelanjakan untuk di jalan Allah. Mengubah tingkah laku, maksudnya mengubah sifat keras pada lembut dalam hidup seorang, sempit dan juga pada lapang, daripada pemarah kepada menjadi seorang yang bersabar, melapangkan hati, maksudnya memberi kepercayaan dan sentiasa istiqamah, melapangkan tangan, maksudnya menjadi pemurah, mengubah perbuatan dosa seperti minum minuman keras dan berzina, menjadi suka membantu janda dan anak-anak yatim yang terbiar, serta menyesali perbuatan yang menyebabkan kerugian yang terjadi pada diri mereka sendiri. Anda perhati di tempat kita kan, banyak rumah-rumah anak yatim yang ada sekarang. Rumah jaga anak-anak yatim. Itu menunjukkan orang kawasan tersebut tak jaga anak yatim. Mana-mana rumah yang ada kawasan itu ada rumah anak yatim, itu menunjukkan orang kawasan itu tak peduli terhadap anak yatim. Macam orang tak peduli pada, kalau kita tengok ada rumah jagaan orang tua, menunjukkan apa dia? Orang tak peduli pada orang tua. Sama juga dengan anak yatim. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah, tak jumpa pun rumah anak yatim. Rumah jagaan anak yatim tak ada. Zaman kita ni ada. Kenapa ada? Kerana orang kita tak peduli pada anak yatim. Siapa yang sepatut kena jaga anak yatim? Mak-mak. Dahlah suami dia dah meninggal dunia. Kemudian yang kena jaga ibu-ibu. Ibu-ibu ni. Lepas pada ibu-ibu ni pula, siapa yang kena jaga? Negara. Baitul Mal kena jaga. Baitul Mal kena jaga. Sepatutnya ada kementerian jaga anak-anak yatim dia panggil. Kena jaga. Anak-anak yatim ni kena jaga. Membesar mereka, dahlah ayah mereka tak ada. Kemudian kita ambil pula dia, pergi letak rumah anak yatim. Dia membesar lagi keras, tanpa ayah, tanpa ibu. Hanya dijaga oleh warden saja. Yang ni jadi bahaya. Kadang-kadang setengah-setengah rumah anak yatim, minta maaf nak sebut, setengah rumah anak yatim dijadikan inilah institusi untuk keuangan yang datang.
Sumber keuangan. Lagi ramai anak yatim, lagi ramai orang akan tolong. Katanya mereka tersebut. Lalu kita pun sibuk nak tolong anak yatim saja. Nak jaga anak yatim. Padahal kita yang tak jaga anak yatim. Sebenarnya demikian. Anak yatim ni kena jaga oleh ibu dia. Dah ayah dia tak ada. Dah ayah dia meninggal dunia. Habis siapa kena jaga? Yang kena jaga ibu dia. Lepas mana tu siapa dia? Masyarakat di sekitarnya tersebut. Orang lelaki yang dia ada kelebihan yang Allah bagi pada dia, jaga anak-anak yatim ni. Petang-petang Rasulullah hantar sahabat-sahabat pergi ke rumah anak yatim. Tanya khabar anak-anak yatim. Semua anak-anak yatim ni, walaupun mereka gugur syahid ayah mereka, berjuang di jalan Allah, ataupun meninggal dunia, tapi mereka rasa ramai lagi ayah-ayah yang lain yang dapat membantu mereka tersebut. Tu mereka membesar dengan cara yang baik di zaman Rasulullah. Lepas saja Rasulullah akan pergi rumah anak yatim, jaga anak yatim dan sebagainya. Zaman kita ni cuba pergi rumah anak yatim je, kerap sikit je, orang akan sebut terus, tu bukan nak jaga anak yatim, nak jaga mak yatim lah tu dia sebut. Yang menyebabkan akhirnya terpinggir ibu-ibu yang menjaga anak yatim. Ana rasa benda demikian. Ana waktu mana kecil, pada usia 8 tahun ana menjadi anak yatim. Pengalaman jadi anak yatim ni pengalaman yang terlalu sukar dalam hidup. Betul nak sebutnya. Suasana inilah yang mengajar pada kita. Betul. Ada orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia perlu dijaga, perlu dibela. Kita boleh tengok macam mana mak kita bangun. Pukul 3 pagi buat kuih, nak masak dan sebagainya, nak hantar. Kemudian kita pergi hantar kuih-kuih tersebut di kedai. Mana orang-orang Islam yang lain? Tak jaga ni. Bila tak jaga, kamu taubat apa dalam hidup kamu? Kamu betul ke kamu taubat dalam hidup kamu? Kalau kamu betul taubat, kamu mesti jaga anak yatim. Supaya apa dia? Kamu tak menyesal bila kamu dekat nak menghadap depan Allah nanti. Ini ramai orang kita, dia menyesal. Mula menyesal, Allah, aku tak jaga. Anak yatim tu bukan orang lain pun, anak saudara kita sendiri. Anak yatim tu bukan orang lain pun, jiran tetangga kita je. Anak yatim ni bukan orang lain pun, sepupu sepapak kita je. Tapi orang kita tak peduli terhadap anak yatim, sehingga kan adanya rumah jagaan anak yatim. Anda rasa tak betul konsep yang kita hidup, suasana yang sebegitu. Kita kena betulkan balik, susun kembali sistem di kalangan kita. Apabila syarat taubat dan semua yang dinyatakan tersebut dapat diamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menerima taubat orang tersebut, walaupun dosa serta kesalahan setinggi gunung sekalipun. Firman Allah Taala, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Sesungguhnya aku akan mengampunkan, bagi orang yang bertaubat, liman taba, bagi orang yang sentiasa bertaubat, wa amana, dan dia beramal soleh dalam hidup dia, dan beriman dan beramal soleh, summa ihtada, kemudian aku bimbing perjalanan hidup mereka. Allah Subhanahu wa taala sebut, bila kamu ni sentiasa bertaubat, kemudian kamu beriman, kemudian kamu beramal soleh, 3 benda ni Allah Subhanahu wa taala sebut. Bila kamu buat 3 perkara ni dalam hidup kamu, summah tada, kamu akan dibimbing oleh Allah. Kamu akan dibawa oleh Allah, dibimbing. Maksudnya dijaga. Sebagaimana anak-anak kecil, bila dia nak bangun, dia akan dipimpin, nak jalan dibimbing, cara dia berjalan. Demikian juga hidup kita. Nak suruh Allah bimbing kita ni macam mana? 3 benda ni buat. Taubat, yang kedua beriman, yang ketiga kita beramal soleh. Buat amal soleh pada diri kita. Bila kita buat demikian, Allah sebut summah tada, kemudian aku akan bimbing perjalanan hidup kamu, menjadikan diri kamu ni benar-benar dekat dengan diri aku. Untuk pada kita demikian. Semua itu berdasarkan riwayat yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa ada seorang lelaki yang telah membunuh 100 orang. Ini cerita yang masyhur kan. Dia bunuh 100 orang. Lelaki itu kemudian bertanya pada orang alim, adakah taubat dia diterima di sisi Allah kerana dia telah bunuh seramai 100 orang? Orang alim itu berkata pada dia, pergilah kamu ke suatu tempat yang penduduknya orang saleh, yang sentiasa menyembah Allah dan beribadahlah kamu bersama dengan mereka di sana. Dan jangan kamu kembali ke negeri asal kamu yang penduduknya sentiasa melakukan dosa dan kejahatan. Ini cerita yang masyhur. Dia bunuh 99 orang. Dia tanya orang,
Kat mana aku nak kembali pada Allah? Orang ramai pun jawab, kamu pergi tanya rahib tu. Rahib tu, dia tanya rahib tersebut, dia sebut, aku telah bunuh 99 orang. Allah terima tak taubat aku ni? Katanya rahib tersebut 99 orang. Ramai disebut. Ramai ni banyak sangat dah. Dia kata, Allah tak terima dah taubat kamu. Besar sangat dosa kami. Dia pun bunuh rahib tersebut. Cukup 100 orang. Cukup 100 orang. Bila dia bunuh 100 orang ni, dia pergi tanya orang lain lagi. Orang ramai kata, dia kata, aku telah bunuh 100 orang. Allah terima tak taubat aku? Allah terima tak? Orang ramai kata, pergi tanya orang alim. Tadi kamu tanya rahib, kamu tanya orang alim pula. Orang alim kata, Allah terima taubat sebanyak mana pun dosa kamu. Dengan syarat, kamu jangan tinggal lagi dekat sini. Kamu pergi negeri yang orang lain semua sujud pada Allah, dan kamu sujud bersama dengan mereka. Kalau kamu tinggal di sini, kamu akan mengulangi balik perbuatan yang sama. Dia bawa kesan. Kita ni kan, kalau kita ni kuat tidur, kita balik ke bilik kita yang sentiasa kita tidur, kita akan tidur. Dia akan berjangkit perangai tu kan. Masuk je bilik kita tengok je bilik kita, mesti kita tidur. Anak sebutnya demikian. Kerana apa dia? Kerana dia bawa kesan. Perangai sama juga. Perangai ni, kalau kita duduk kawasan orang jahat, dengan kita jadi jahat. Dengan kita jadi jahat. Kita duduk di kawasan orang soleh kan. Kita tengok waktu mana kita pergi Mekah, Madinah kan. Tengok orang pergi semayang je. 5 waktu pergi semayang. Dengan kita pun pergi. Bengkak kaki-kaki tu. Di Malaysia tak pernah pun buat macam tu. Tapi nak sebut pergi ke Mekah tu, Madinah tu, rajin pula kita. Kenapa? Terikut kan? Terikut dengan perangai peribadi orang. Nak sebutnya dalam hidup kita ni, mudah je, sekejap je dalam hidup kita demikian. Lalu diarahkan supaya kamu pindah, dia pun pindah. Dalam perjalanan dia pindah, betul-betul kat tengah, lalu sampai ajal dia mati. Mati. Bila dia mati, cerita hamba Allah ni, malaikat azab dengan malaikat rahmat berebut jenazah ni. Malaikat azab kata, dia tak pernah berbuat baik. Jahat dia tu bunuh orang, 100 orang. Kemudian dia ni tak pernah berbuat baik. Macam mana dengan dia nak masuk dalam syurga? Malaikat rahmat kata tak, dia ada niat datang. Dia datang nak buat benda yang baik. Dia nak taubat kan? Niat dia tu diambil kira. Berkelahi di antara dua tersebut, lalu Allah lantik seorang manusia untuk dijadikan pengadil di antara mereka semua. Lalu dilantik malaikat yang menyamar manusia. Dia sebut, qisu bainahum. Cuba ukur di kalangan mereka tu, mana yang lebih dekat? Di antara dekat tempat yang baik ke tempat yang buruk? Lalu Allah arahkan pada bumi. Bumi, kamu bergerak dekat dengan tempat yang baik. Sejengkal dekat dengan yang baik. Lalu diukur. Bumi ni bergerak sungguh. Bila bumi bergerak tempat yang baik ini, bergerak tempat yang baik tersebut, lalu dalam keadaan demikian, dalam keadaan sebegitu, menyebabkan dianya dibawa oleh malaikat rahmat untuk dia menghadap depan Allah SWT. Ini nak sebut demikian. Anda pergi ke Madinah baru ni, seorang ustaz dia cerita tentang ada seorang kanak-kanak yang umur 5 tahun, satu dalam kitab lah cerita, terlampau rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar cerita dia ni, dia duduk jauh daripada Madinah. Dia terlampau rindu. Anak cerita tanah bergerak. Tanah bergerak ni, dia terlampau rindu. Umur 5 tahun. Dia dengar cerita tentang Rasulullah ni, dia nak pergi jumpa dengan Rasulullah. Nak pergi ziarah makam Rasulullah. Dia berada jauh dengan naik kafilah. Naik kuda-kuda ni, dia menyorok di bawah kuda-kuda tersebut. Dia nak naik kerana dia 5 tahun. Nak tumpang bagi tahu orang tak nak bagi. Kerana dia kecil sangat. Dia menyorok. Menyorok tu, duduk di bawah tempat kuda tu, selama lebih kurang seminggu tak makan tak minum. Tak makan tak minum. Nak pergi dengar kafilah ni, nak pergi ke Madinah di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seminggu tu, bila sampai di Madinah, dia tak keluar daripada tempat persembunyian dia tu. Sampai di Madinah, berlari terus. Turun tu, berlari dia tu kejar, kerana seminggu tak makan tak minum tu, rebah. Meninggal dunia terus kan anak.
Waktu mana dikebumikan jenazah dia perkuburan Baqi'. Ulama-ulama kata nampak tanah tu bergerak semakin mendekat dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sebutnya orang yang dia terlampau asyik dengan Rasulullah, umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Disebutnya tanah tu bergerak tanah tu nak dekat dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat tengok bagaimana orang yang terlampau rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gerakan tadilah. Kita sambung minggu depan pula lah insya-Allah. Nampak macam semakin letih ni. Jadi mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dalam membicarakan tajuk yang ini. Insya-Allah kita akan sebut lagi bagaimana roh hamba yang kafir yang tidak akan keluar sehingga diberitahu mengenai peristiwa yang akan berlaku di akhirat nanti. InsyaAllah pada minggu yang akan datang nantilah insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, ada tabung-tabung ni boleh gerak ni. Untuk tabung ni tolong pakak-pakak gerak sekali lagi tak apa. Banyak kali pun jangan marah. Kita ni pakak-pakak ada lagi yang rasa dia kata saya nak bagi lagi ustaz. Jadi masukkan dalam tabung-tabung kuliah kita juga ni. Tabung pengajian kita untuk mendanai untuk program-program kuliah-kuliah yang akan datang nanti. Banyak lagi kerja-kerja yang kita ingin lakukan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya sikit. Ya. Taufan yang paling afdal ni kita lapaskan secara pikiran ataupun kita niat dalam hati. Yang paling afdal kita lafaz. Yang paling afdal kita lafaz. Dan kita dengar dengan telinga kita dan kita ingat dalam hati kita. Itu paling afdal pada diri kita daripada kita dalam hati je. Taubat dalam hati ni boleh, Islam tak larang, tapi yang paling afdal kita sebut selagi mana lafaz kita ni keluar, itu lebih baik dalam diri kita dibandingkan dengan kita senyap-senyap saja dalam hati kita. Itu kelebihan yang Allah bagi. Sebab apa tu panjang lagi cerita, kena datang lagi minggu depan InsyaAllah. Mudah-mudahan. Yang kedua jemaah sekalian, ana suka nak sebut juga bahawa ana nak kepada kalau jemaah-jemaah yang ada kelapangan rezeki untuk menanggung pelajar-pelajar yang menghafal Quran. Tajaan pelajar-pelajar nak menghafal Quran ini, kerana tahun ini tahun yang mencabar sikit bagi kami lah. Kerana ada di kalangan pelajar-pelajar anak-anak yang dah habis 30 juzuk Al-Quran, kemudian dia nak sambung belajar hadis dan juga sambung untuk SPM. Jadi kami tanggung lagi anak-anak ini belajar. Jadi seorang-seorang tersebut kita perlu lebih kurang tajaan sebanyak lebih kurang 3,500 setahun bagi membiayai mereka belajar ini sendiri. Jadi kalau jemaah-jemaah yang dah tak tanggung siapa-siapa lagi dah, anak-anak kita pun kita tak tanggung, kemudian kebetulannya Allah tak jadikan kita ni zuriat yang ramai, kita pun tak ada tanggungan apa-apa, pakat tanggung yang ni lah. Tanggung pelajar-pelajar yang menghafal Quran ini agar mereka menjadi anak-anak kita pula, anak-anak angkat kita lah. Kita anggap dia ni anak-anak angkat kita, dan dia ni akan baca Quran tiap-tiap hari. Dia belajar tu, semua pahala-pahala tu dapat pada kita waktu mana kita menghadap depan Allah nanti. Jadi ana harap supaya jemaah boleh dapat kat belakang nantilah ada senarai nama pelajar-pelajar yang perlu ditanggung itu, yang perlu ditanggung tersebut. Ana harap supaya kita dapat cara demikian, kita pakat seramai mungkin anak-anak kita, biar kita setahun ini kita yang tanggung dia belajar tersebut. Akhirnya dia baca Quran, dia buat amalan-amalan tu sampai pada kita demikian. Yang keduanya, kalau ada jemaah-jemaah yang ada duit zakat ataupun duit yang syubhah, duit syubhah pun boleh, duit zakat pun anak-anak juga. Kerana anak sedang bangunkan yang disebut di Pahang, di Jerantuk Pahang tu, nak buat asrama pelajar. Nak buat asrama pelajar yang di tepi sungai cantik, pemandangan sungai terus. Mudah-mudahan kita dapatlah pahala tajri min tahtihal anhar, mengalirnya air di bawah telapak kaki itu sendiri. Yang ni dalam syurga Allah. Cantik tempat di Pahang tu. Anak-anak kita yang menghafal di Pahang tersebut, setakat ni mereka menghafal di tempat makan. Mereka menghafal di tempat makan. Di tempat makan pun di situ, mereka belajar pun di situ, mereka solat pun di situ, sembahyang sunat.
Jadi anak nak alihkan. Anak kata tempat tu tak berapa sesuai. Tempat makan, tempat. Jadi anak nak buat satu tempat ada tanah, kemudian ada tempat untuk mereka belajar. Pemandangan mereka tu sungai dan hutan-hutan kat depan. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikanlah pada mereka yang menghafal ini sendiri. Jemaah yang ada duit-duit zakat tu ataupun duit-duit nak bagi sumbangan dan sebagainya, bagilah pada anak. InsyaAllah Allah mempermudahkan sikit. Kami perlu untuk nak siapkan tu dalam 200,000. Perlunya demikian. Kalau jemaah yang boleh bagi 200,000 hari ni, selesailah masalah. Mana nak tahu ada di kalangan kita demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل